Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu telah pun bersedia, sihat sentiasa. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk tajuk menyediakan alatan bahan bagi melaksanakan projek dalam RBT tahun 6. Baik, sekarang tibalah masanya untuk membuat projek. Tapi sebelum itu, bagi memulakan proses ini, kita perlu sediakan alatan, bahan, komponen seperti yang berikut. Mari kita mengenali alat-alat yang boleh didapati di dalam bilik RBT ataupun mungkin benda ini ada di rumah kamu untuk kamu menyambung aktiviti di rumah kan. Okey, jadi kita lihat alat yang pertama. Okey, ini kita panggil gerudi mudah alih. Okey, gerudi mudah alih. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya cordless drill lah. Gerudi tanpa wire pun boleh disebut juga Tapi kita gunakan istilah ataupun nama gerudi mudah alih. Okey, kerana dia tak ada wire, ada bateri, jadi mudah alih. Di mana-mana saja kita boleh melakukan kerja tugasan. Okey, yang kedua kita ada gunting. Okey, gunting. Gunting ini sesuai untuk kita nak gunting kertas sesuai untuk menggunting kertas. Jadi kita namakan dia sebagai gunting kertas. Okey, ataupun gunting. Yang sebelah sini, okey, namanya adalah gunting logam. Okey, gunting logam ini sesuai untuk memotong logam yang nipis, kepingan logam yang nipis seperti zinc ataupun aluminium. Okey, kepingan zinc ataupun kepingan aluminium. Okey, dawai kecil pun masih boleh memotong Okey, kemudian yang sebelahnya ialah dipanggil gandin kayu. Okey, gandin kayu. Sebelah ni sama juga. Okey, namanya juga gandin, tetapi gandin getah. Okey, gandin getah untuk memukul ataupun mengetuk logam. Okey, gandin kayu dia digunakan untuk mengetuk pahat. Okey, untuk mengetuk pahat. Nanti kita akan jumpa alat yang dinamakan pahat yang mana tu. Okey. Yang seterusnya iaitu tukul Warrington. Okey, tukul Warrington. Tukul Warrington dia ada sebelah sini berbentuk silinder dan sebelah sini berbentuk rata Dia berbentuk runcing sikit. Okey, yang ni untuk mengetuk paku yang halus. Okey, untuk permulaan kita mengetuk. Apabila dia dah terbenam sedikit di kayu, baru kita gunakan sebelah bentuk silinder ini untuk meneruskan ketukan sehingga dia terbenam ke dalam kayu. Okey, yang berwarna biru ini kelihatan seperti huruf G ini. Okey, namanya apit G. Dan bentuk pun macam G. Jadi nama dia apit G. Untuk memegang kayu ataupun untuk kita kepit lah. Okey, mengepit kayu supaya kita mudah untuk memotong. Okey, kita kepit, letak pada kepit pada meja, kemudian memudahkan kita memotong supaya kayu itu tidak bergerak. Kalau kita mengharapkan kekuatan tangan untuk memegang kayu, mungkin nanti kayu tu akan bergerak waktu kita memotong. Jadi menggunakan apit G untuk memegang kayu supaya tidak bergerak. Okey, yang ini kalau kamu lihat, kamu kata mesti stapler. Okey, stapler tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya ialah pistol kokot. Pistol kokot. Yang ini yang kuat punya. Okey, yang ini untuk tugasan lasak. Okey, kertas boleh, kayu boleh, boleh tembus dia punya kokot itu.
Okey, yang ini pistol perekat gam panas. Okey, nama dia pistol perekat gam panas. Digunakan untuk memanaskan gam ataupun memanaskan perekat panas yang berbentuk rod silinder masuk sini, masuk di belakang ni. Kemudian bila ada panas, kita tekan picunya, dia akan keluar gam yang panas di muncung ni ya, perekat yang panas. Okey, gunakan dengan hati-hati kerana panas ya. Kemudian yang ini namanya adalah pelayar muncung tirus. Okey, pelayar muncung tirus. Ini namanya pahat. Ini nak pahat tadi ni. Okey, guna kita gandin kayu tadi untuk mengetuk. Okey. Untuk mengetuk belakang pahat ni supaya dapat menebuk lubang pada kayu. Okey. Ini kalau bahasa Inggeris kita panggil test pen. Kalau bahasa Melayunya pen penguji. Nama saja pen penguji, tapi di hujungnya ni bukannya untuk menulis. Okey. Tak boleh guna untuk menulis. Okey. Dia ada fungsi pemutar skru. Okey, dia ada fungsi pemutar skru di hujungnya. Tapi nama dia adalah pen penguji, untuk menguji elektrik. Untuk menguji kehadiran elektrik Okey, yang ini pemutar skru. Okey, pemutar skru. Kemudian yang ini nampak macam pisau kan? Okey, ini adalah pemotong perspek. Okey, pisau pemotong perspek. Kamu dah belajar tu bahan perspek kan? Okey, ini pisau dia. Pisau pemotong perspek. Dia boleh laras lah, mata dia akan boleh keluar masuk Tapi tujuannya, kegunaannya adalah untuk memotong perspek. Ada satu lagi, dia pisau boleh laras kan? Kita boleh laraskan kepanjangan mata dia. Okey. Okey. Boleh juga dinamakan sebagai pisau boleh laras. Tapi kalau kamu lihat bentuk di depan ni, okey, ini adalah pisau boleh laras untuk memotong perspek. Okey. Yang ini adalah pisau pisau lah pula. Dah sebut pisau. Okey, yang ini pensel. Pensel tukang kayu. Okey, pensel tukang kayu. Tapi ada juga pelajar sekolah agama kan, dia guna untuk buat pensel hot. Boleh juga sebab mata dia lebar. Okey, mata dia lebar, jadi sesuai guna untuk buat tulisan hot, dan juga untuk tukang kayu guna untuk menanda. Okey. Baik. Kita lihat sambungan alatan. Nanti kita patah balik kat bahan. Okey, sambungan alatan. Okey, yang warna merah ni. Okey, yang warna merah ini dipanggil ragum meja. Ragum meja. Okey, dia akan lekat di meja. Ni nampak ni ada bolt dan nut ni. Okey, dia akan letak di meja. Kemudian ini bahagian pengepitnya. Okey, bahagian pengepitnya akan dibuka menggunakan ni, kita akan pulas ni. Pulas ni dia akan terbuka, letakkan kayu. Okey, untuk kita memotong dengan mudah. Okey, sama fungsi macam apik G tadi untuk memegang kayu. Okey, tapi yang ni diletakkan di meja. Okey. Kemudian gergaji. Okey, kedua-dua ni adalah gergaji, tapi yang ini namanya gergaji puting. Gergaji puting, P-U-T-I-N-G, puting. Gergaji puting untuk memotong kayu beroti ataupun memotong kayu yang nipis. Okey, gergaji tangan. Yang ini namanya gergaji tangan, digunakan untuk memotong kayu yang lebih tebal dan ataupun kayu yang lebih besar. Okey, yang besar warna biru ni, okey, namanya ialah apa tu? Siapa tahu?
ada sudut pula. Nama dia gergaji rencong manual. Apa itu rencong? Rencong ni orang kata serong lah. Nampak ni dia ada sudut-sudut dia kan. Okey, jadi dia boleh dilaraskan berapa sudut yang kita nak. Jadi dia panggil rencong. Okey, gergaji rencong manual. Kenapa manual? Sebab kita menggunakan tenaga daripada tangan kita lah. Kekuatan tenaga tangan kita untuk memotong. Dia manual, bukan elektrik kan. Okey, yang ini nama dia apa? Okey, yang ni gergaji kerawang. Gergaji kerawang elektrik. Kerawang tu apa dia? Gergaji tahu kan, gergaji untuk memotong kayu. Kerawang, kerawang tu yang corak yang kita buat pada kayu tu. Okey, ada corak daun, corak bunga. Jadi macam mana kita nak tebuk kecil-kecil tu? Kita gunakan gergaji ni lah. Gergaji kerawang. Okey, gergaji kerawang elektrik. Dalam bilik RBT kita tak ada sebab alat ni mahal. Kalau betul-betul bilik RBT yang mempunyai dana yang cukup, boleh sediakan ini sebab mahal sebuah dia pun beratus Okey, baik. Seterusnya ini kena kot. Pembaris logam. Kenapa pembaris logam? Sebab diperbuat daripada logam. Bukan guna untuk mengukur logamnya, tak. Nama dia pembaris logam kerana dia diperbuat daripada logam. Okey, yang ini dia punya mata dia ni sesuai untuk memotong logam dan juga bahan plastik seperti PVC, pipe PVC. Jadi gergaji ini adalah gergaji besi yang kecil. Kalau gergaji besi yang besar dia panjang lagi. Tapi yang ni gergaji besi yang kecil. Sebab kebanyakan besi sekarang kita jarang dah menggunakan besi dalam banyak kerja-kerja projek. Jadi penggunaan gergaji besi ni dah tak praktikal sebab kita dah ada gergaji besi, gergaji elektrik untuk memotong logam dan besi ni. Jadi dibuat satu gergaji yang kecil untuk kegunaan memotong logam dan juga memotong PVC. Jadi seberguna jugalah gergaji ni gergaji besi yang kecil. Okey, ini dinamakan, bukan dinamakan lah, alat ini namanya sesiku L. Sesiku L. Macam siku kita je kan, macam tangan kita kan. Okey, macam tangan kita ni ada siku. Jadi sesiku bentuk dia seperti huruf L, sesiku L. Okey, yang ini, yang warna kuning ni, ini adalah pita pengukur. Pasal tengok kan, ada ayah kamu yang tukang kayu, okey, ataupun minat melakukan kerja-kerja pengukuran, kerja-kerja bertukang di rumah buat sendiri. Jadi kat rumah mesti ada. Okey, pita pengukur. Okey, kita tengok yang bentuk kecil ni, L ni. Apa dia nama dia? Okey, namanya ialah penggarit. PENG, penggarit, rit, penggarit. Kegunaan dia adalah untuk menanda pada permukaan logam. Okey, kita nak menggunakan bahan logam. Jadi kita nak menanda supaya tanda itu tak hilang. Kita gunakan penggarit. Kita toreskan di atas permukaan logam pada tanda itu. Kalau kita gunakan pensel, dia akan terpadam. Pensel ni sesuai untuk kayu, kertas boleh lah. Okey. Yang ni, okey, ini namanya mata gerudi. Mata gerudi pintal. Mata gerudi pintal. Dia berpintal ni. Okey, dia berpintal seperti tali. Dia punya rupa dia. Jadi
mata gerudi pintal. Okey, yang ini namanya penebuk pusat. Bukan nak tebuk pusat kamu tu. Bukan. Penebuk pusat ni untuk menebuk logam. Okey, menebuk logam. Kita bagi dia lekuk dulu sebelum kita boleh menebuk menggunakan gerudi. Kalau tidak, mata gerudi nanti dia akan bergerak ke tempat lain. Kita nak tebuk di tempat lain, tapi dia bergerak. Waktu dia berpusing tu, dia bergerak ke tempat lain. Kita gunakan penebuk pusat ni dulu untuk membuat lekuk ataupun tanda yang dalam pada tempatnya kita nak gerudi. Baru kita guna gerudi untuk menebuk seterusnya sampai tembus lah. Okey, yang ini nama dia gerimit. G-E-R-I-M-I-T, gerimit. Untuk menebuk apa? Papan lapis ataupun kayu yang nipis. Okey, kalau kita gunakan gerudi yang besar, tujuan untuk apa? Kita nak letakkan skru. Jadi kita gunakan gerimit untuk buat lubang permulaan untuk memudahkan skru masuk ke dalam kayu. Okey. Dah faham? Okey, itu alat bahan. Itu adalah alat-alat yang kita akan guna. Okey, kemudian kita tengok bahan. Okey, bahan apa yang kita nak guna. Okey, kita bermula dari sebelah kiri lah. Okey, yang ini kena kita selalu guna, iaitu skru. Ini paku. Ini bolt dan nut. Bolt dan nut. B-O-L-T ke B-O-L-D? Siapa tahu ejaan sebetulnya. Okey, B-O-L-T, bolt dan nut, N-U-T, nut. Bolt dan nut. Okey, yang mana satu bolt, yang mana satu nut? Ini bolt yang panjang, nut dia punya pengikat. Okey. Baik, ini nama dia soket penyambung. Okey, soket penyambung. Kita letakkan wire di sebelah sini. Okey, kemudian kita kepit ujung wire tu. Baru kita masukkan yang ini masuk ke dalam sebelah sini. Okey, yang terbuka ni adalah untuk kita kepit wire. Okey, kepit hujung wire. Kemudian kita sambungkan yang sebelah sini akan masuk ke dalam sini. Okey, penyambung wire. Okey, ini dia punya apa? Dia punya apa ni? Dia punya sarung. Okey. Sarung ke ni? Nampak macam penyambung wire juga ni. Macam soket penyambung juga. Okey. Tak. Ini dia punya kita panggil penebat. Kan ini dia dibuat daripada logam. Kita gunakan elektrik kan. Bila dia dah sambung tu, kalau kita tak letakkan penebat, jadi bahagian soket penyambung ni dia akan terdedah. Kalau dia bersentuhan, maka akan berlaku litar pintas. Berbahaya. Okey, boleh menyebabkan kebakaran ataupun letupan kecil. Jadi kita kena letakkan penebat di luar. Okey, bongkah soket penyambung ini. Okey. Baik. Apabila dah lalu sebelah kiri ni, kita tengok yang bawah dululah berkaitan elektrik. Okey, yang ini kita namakan bongkah penyambung. Mungkin kamu dah pernah guna sebelum ni untuk projek tahun 4 dan tahun 5. Okey, bongkah penyambung. Kita masukkan wire di hujung ni, kemudian kita ketatkan dia punya skru. Okey, yang merah dan hitam ini adalah wire. Okey, gulungan wire. Jadi wire di sini. Okey, yang hitam kemudian ada wire merah dan hitam ni. Ini adalah pemegang bateri. Kenal kan? Okey, ini adalah kayu. Kayu. Semua kena kayu. Tak ada masalah kan? Bagus. Okey, sebelah kayu tu. Sebelah kayu. Ini cat semburan. Okey, cat semburan. Kita panggil cat spray kan, bahasa Inggeris tu. Pandai bahasa Inggeris kamu. Okey,
cat semburan. Di bawah cat semburan kita ada kepingan zinc. Kemudian kita ada kertas luksinar, okey, plastik luksinar ataupun Perspex, okey. Ini kertas berwarna, ini bahannya nama dia MDF, okey. MDF kita dah belajar sebelum ni. MDF dengan Perspex kan, kita dah belajar sebelum ni, dah kenal. Okey, kemudian ini papan lapis. Okey, papan lapis. Yang panjang putih ini adalah PVC. Okey, PVC untuk kita letak wire dalamnya. Kalau kamu tengok pendawaian di rumah kamu ada PVC. Okey, yang berbentuk petak tu. Okey. Ini PVC untuk letak wire di dalamnya. Okey, yang ke atas ni kertas minyak. Okey, ataupun kertas majung. Tapi rasanya kalau kertas majung dia warna putih. Okey, kertas majung warna putih. Yang warna coklat ni adalah kertas minyak sebenarnya. Okey, tak apalah. Kertas minyak boleh, kertas majung pun boleh. Kita tengoklah apa yang ada nanti dalam bilik RBT kan. Okey, kemudian sini ada pita pelekat. Okey, ni semuanya pita pelekat lah ni. Okey, ada pita pelekat yang kertas. Ini pita pelekat yang 2 lapis. Dan juga pita pelekat yang PVC. Okey. Tapi semua ni adalah pita pelekat. Dan akhir sekali ni mungkinlah okey, kayu apa tu? Lidi sate. Lidi sate adalah kegunaannya tu nanti untuk buat palang lah, palang keselamatan. Model palang tu, jadi dia perlukan benda yang ringan untuk angkat turun. Okey, jadi dia gunakan lidi sate. Okey. Okey, habis bahan. Ini alatan. Komponen pula, komponen elektrik yang kita akan guna nanti dalam gabungan alat kita. Baik, kita ada di sini apa dia? Bateri. Okey, ini bateri. Kemudian ini ada Swiss mikro. Nampak macam besar sini kan? Dia kecil. Kecil je Swiss ni. Okey, lebih kecil daripada gear. Okey, daripada motor. Okey. Ini adalah motor elektrik. Okey, motor elektrik. Ini nama dia perintang tetap. Perintang tetap dia ada belang. Okey, kalau perintang boleh laras, dia ada pelaras dia. Okey, ini perintang tetap. Yang ini Swiss tekan tutup. Swiss tekan tutup. Dan ini adalah gear. Okey. Boleh. Sekarang kamu telah pun mengenali alat, bahan dan juga komponen untuk melakukan aktiviti menghasilkan projek elektromekanikal. Jadi itu saja untuk pelajaran ini, itu mengenali alatan, bahan dan juga komponen sebelum kita boleh melakukan aktiviti menghasilkan projek. Okey, sekian, jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.